Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk perkara-perkara yang membatalkan solat dan sujud sahwi berpandukan buku teks pada muka surat 59 sehingga 63. Nama Alisa Nabila binti Adam Izamri, nombor matrik 20BE02079. Saya akan membentangkan tentang mubatalat as-solat, iaitu perkara yang membatalkan solat. Perkara yang membatalkan solat, terbatalnya solat sekiranya kita melakukan 9 perkara ini. Yang pertama adalah al-kalam mu'ammad, iaitu berkata-kata dengan sengaja. Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata yang sengaja ini adalah selain daripada Al-Quran, zikir dan doa. Baiklah, kata-kata yang dianggap membatalkan solat ialah kata-kata yang mengandungi 2 huruf atau lebih dan tidak memberi makna kepada apa-apa. Walau bagaimanapun, jika seseorang yang sedang berkata-kata dalam solatnya itu terlupa atau tidak mengetahui tentang haramnya perbuatan itu kerana dia baru memeluk Islam, maka kedua-duanya dimaafkan sekiranya perkataan-perkataan yang disebut atau dia berkata-kata itu tidak lebih daripada 6 perkataan. Perkara yang kedua adalah al-fa'il al-kasir min ghairin jinnas as-salat. Baiklah, di sini bermaksud perbuatan atau pergerakan yang banyak dan berturut-turut sebanyak 3 kali dilakukan selain daripada perbuatan-perbuatan di dalam solat. Ini kerana perkara tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan ketika solat. Seterusnya, perkara yang ketiga adalah mulaqah najasah di sauban aw badan, iaitu terkena najis pada pakaian atau badan. Baiklah, yang dimaksudkan terkena najis ialah apabila najis itu terkena atau mengenai mana-mana bahagian pakaian atau anggota badan orang yang sedang bersolat. Solatnya itu batal sekiranya najis tersebut tidak dibuang dengan segera. Ini kerana perkara tersebut bertentangan dengan salah satu daripada syarat solat, iaitu suci daripada najis. Walau bagaimanapun, seseorang yang terkena najis yang ditiup angin atau sebagainya dan dapat pula dibuangkan dalam kadar yang segera kerana najis tersebut kering, maka solatnya itu tidak terbatal. Nama saya Fatin Nabila binti Muzammil, nombor matrik 20BE02026. Poin yang keempat, inkishaf syai'un minal aurah. Maksudnya di sini terbuka aurat walaupun sedikit. Seperti kita sedia maklum, dalam solat kita haruslah menutup aurat kecuali tapak tangan dan muka. Kalau kita tengah solat terdapat terdapat anggota badan, aurat anggota badan terbuka, solat itu dikira sah. Kalau kita tidak sengaja lah. Kalau kita sengaja, solat itu tidak dikira sah. Poin yang kelima ialah turu'ul hadasa, bermaksud berhadas kecil sebelum salam yang pertama. Contohnya macam kita tengah tahiyat akhir, kita beri salam yang pertama,
kita beri salam yang pertama, lepas tu kita terkentut, itu dikira sah solat. Sekiranya kita kentut sebelum salam yang pertama, itu dikira batalnya solat. Contoh kalau kita tengah solat, lepas tu kita terasa nak terkencing, maksudnya buang hadas kecil lah, kita seharusnya berhenti dan pergi untuk membuang hadas kecil. Kalau kita teruskan dalam keadaan berhadas, dalam keadaan kita nak berhadas kecil, solat itu dikira makruh. Seterusnya poin yang keenam, iaitu al-akalu au syariba. Maksudnya kat sini dalam solat kita tak boleh makan dan minum. Makan dan minum maksudnya kalau kita nak solat tu takkan kita nak makan kan. Memang tak boleh lah, makan dan minum tu memang dah tentu-tentu tidak sah solat. Nama saya Intan Syakira binti Mislani, nombor matrik 20BE02062. Okay, saya akan sambung poin yang seterusnya. Poin nombor 7, istidbar al-kiblah. Okay, maksud dia membelakangi kiblat. Okay, macam kita tahu, menghadap kiblat ni adalah salah satu asas untuk syarat-syarat solat. Okay, jadi jika seorang tu dia membelakangi kiblat, sama ada sengaja ataupun dia membelakangi tu kerana orang yang paksa, orang yang alih, jadi solat tu akan terbatal serta-merta. Okay, melainkan kalau dia dipaksa, dibelakangkan oleh orang, okay, terus lepas tu dia terus menghadap kiblat balik, maka solat tu tak terbatal. Okay, seterusnya yang nombor 8, takhir an-niat. Okay, maksudnya berubah niat. Okay, jika seorang tu solat, lepas tu dia ada niat untuk keluar daripada solat atau memberhentikan solat tu sebab atas sebab-sebab tertentu, sebab ada orang datang atau seumpamanya, maka solat tu akan terbatas serta-merta dengan berubah niat tu. Okey, sebabnya solat tidak akan sah melainkan dengan niat yang tetap. Okey, poin yang terakhir, at-tananuhu wad-duha wal-buka'a wal-anaini in zahara bi kulli min zalika harfan. Okey, maksud dia berdehem, tertawa, menangis dan mengerang jika terkeluar dengan jelas bunyi 2 huruf daripada setiap perbuatan tersebut. Okey, maksudnya perkara yang membatalkan solat bagi 4 perkara ni, yang berdehem, tertawa, menangis dan mengerang ni, dia berlaku apabila seseorang tu dia sengaja hingga terdengar bunyi 2 huruf walaupun tak difahami. Okey, contohnya macam gelak terlebih atau macam mengerem, berdehem dia macam dia macam banyak kali macam tu. Okey, benda tu akan batal. Okey, melainkan kalau dia bunyi tu dia cuma 1 huruf ataupun tak ada bunyi langsung. Okey, itu solatnya tak terbatal. Maksudnya contoh kalau dia berdehem, dia macam sekali je macam macam tu untuk macam melepaskan macam tu je lah kan. Okey, yang itu tidak terbatal. Okey, nama Nazura binti Muhammad Nasir, nombor matrik 20BE02066. Sujud sahwi. Makna hiya kulli khilal yuwaqi'uhu al-musalli fi salatuhu sawa'in kana amadan aw nisyan wa yakun as-sujud wa mahalluhu fi akhir as-salah jabaran lizalikal hilal. Okey, maksudnya kat sini sahwi ni ialah kecacatan yang dilakukan seseorang tu dalam solat, sama ada sengaja atau terlupa, dan sujud sahwi ni dilakukan pada akhir solat dan sebelum bagi salam. Okey, hukum iza hadasa sababu min asbab as-sujud fayakun naikumu sunnat fa in lam yasjud lam tabtul salatuhu wa lam yakun wajiban li'annahu lam yashra' la tirqa wajiban kama sanara. Okey, hukum sujud sahwi ni ialah sunat. Maksudnya kalau kita tertinggal sekalipun sujud tu, solat kita masih sah, sebab sujud sahwi ni sunat dan dia tak wajib. Okey, bacaan ketika sujud sahwi adalah Subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya masa sujud tu baca Subhana man la yanamu wa la yashu tu sebanyak 3 kali. Okey. Nama diberi Nur Nabil Akila binti Mat Aziz, nombor matrik 20BE020
61. Okey, saya akan ulaskan asbabus sujud sahwi, iaitu sebab-sebab sujud sahwi. Okey, yang pertama, ayat rakul musalli ba'dan min ab'ad as-salah allati marran zikraha kal tashahhud awal wal kunut. Maksudnya meninggalkan sebahagian daripada sunat-sunat ab'ad. Okey, sunat ab'ad ni apa dia? Sunat ab'ad ialah sunat yang dikuatkan, di mana sekiranya kita lupa mengerjakannya adalah disunatkan untuk sujud sahwi. Okey, antara perkara-perkara yang ada dalam sunat ab'ad itu ialah tahiyat awal, tahiyat pertama. Seterusnya selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal, duduk tahiyat awal, doa kunut, selawat ke atas Nabi dalam kunut, selawat ke atas Nabi sewaktu tahiyat akhir, dan berdiri semasa kunut. Seterusnya yang kedua, asyak fi adad ma ata bihi minar rakaat. Maksudnya meragui jumlah bilangan rakaat solat, seperti dia ragu sama ada dia dah solat 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Okey, jadi macam mana nak dalam isu ni, seseorang yang dia rasa syak yang dia dah solat berapa rakaat, jadi dia perlu menghilangkan rasa syak dia dengan mengambil pendapat yang paling tepat. Okey, so bila dia, contoh dia ragu sama ada dia solat 2 atau 3 rakaat, dan dia ambil, dia yakin yang dia solat 2 rakaat, maka selepas dia solat, habis solat 2 rakaat tersebut, hendak di hujung solat, hendaklah dia melakukan sujud sahwi untuk meyakini hati dia yang solat dia tu sempurna. Okey, seterusnya yang ketiga, irtikab fi'il manhi anhu sahwan iza kana yabtulu amduhu salat. Okey, yang ketiga, memindahkan rukun solat, sunat ab'ad dan bacaan surah pada lain tempatnya. Okey, contohnya membaca surah Al-Fatihah sambil sujud tahiyat awal. Okey, ataupun membaca bacaan doa kunut dalam rukuk, ataupun membaca surah yang mudah dibaca setelah Al-Fatihah dalam keadaan sederhana. Ianya disunatkan untuk sujud sahwi. Okey, dan yang terakhir ialah naqal syai' min af'al as-salah ruknan kana aw ba'dan aw surah nakliha ila ghairu mahliha wa huwal qiyam. Okey, melakukan perbuatan yang membatalkan solat ketika dilakukan dengan sengaja, namun tidak membatalkan solat jika terlupa ataupun tidak sengaja. Contohnya, kita solat tu lebih daripada bilangan rakaat asalnya. Contoh, kita solat maghrib sepatutnya 3, tapi kita terlupa, kita tersolat 4. So maksudnya benda tu sah tapi kena sujud sahwi. Sekian. Nama saya Nurizatu Farhana binti Hairudin, nombor matrik 20BE02027. Saya akan membentangkan tentang kaifiah sujud wa mahallah, iaitu cara-cara bagaimana sujud dan gantiannya. Awalan, sujudus sahwi sajadatan kasajadati as-salat, iaitu sujud sahwi ini 2 kali sujud seperti mana sujud solat-solat yang biasa. Yang kedua, yanawi bihima musalli as-sujud as-sahwi. Diniatkan kedua-dua sujud sahwi itu mestilah dengan niat sujud sahwi. Sujud sahwi itu disertakan dengan niat sujud sahwi. Yang ketiga adalah wa mahalla akhir musallah qabla Islam, iaitu menggantikan rukun solat yang tertinggal itu sebelum memberi salam, sebelum salam dilakukan. Yang keempat pula adalah falau salama musalli qabla sujud amida aw nasiya wa tala faslu as-sujud, iaitu jika orang yang solat belum sempurna rakaat solatnya sebelum sujud secara sengaja atau terlupa dan berlanjutan perbuatan itu, maka
dia perlu melakukan sujud tersebut, sujud sahwi. Yang kelima adalah bi'anna qasru faslu falahu an yatadaraka as-sujud bi'annahu yasjudul marataini binniyah sujudul binniyah sahwi summa yusallimu marata akhari. Yang ini adalah bila dah habis salam baru teringat dia tertinggal satu rakaat, maka selepas salam dia wajib mengambil sujud sahwi 2 kali, seterusnya dia memberi salam, baru memberi salam. Sekian, terima kasih.